Bila kita sebut tentang genius matematik, memang biasanya dalam kepala otak kita ni akan terbayang nama-nama ahli matematik barat. Sebab itu pun yang dipopularkan dalam silibus pendidikan matematik kita sendiri. Nama-nama persamaan, teorem-teorem, semuanya berkiblatkan kepada barat. Nama Mat Saleh, British? amat jarang kita dengar nama genius-genius matematik daripada kelompok kita sendiri, daripada masyarakat Nusantara. Sampai ke generasi kita sekarang ni fikir bahawa ilmu matematik ni bukan milik kita. Kita cuma kena ambil sajalah daripada bangsa-bangsa lain yang lagi power. Dia orang pemilik matematik, bukan kita. Tapi sebenarnya kita ada warisan intelek yang genius matematik ni. Kita ada, cuma kita yang tak naikkan sangat. Kita lupa ke ataupun entahlah kita duk ralit buat apa benda lain lagi kan. Yang belanja kau nak pergi bro? Yang ni sambut arti Korea. Bagus. Antaranya adalah Khatib Minangkabawi, genius matematik Melayu yang dilupakan. Khatib Minangkabawi ni nama penuh beliau adalah Ahmad bin Abdul Latif Al-Khatib. Hebatnya beliau adalah orang Melayu Nusantara yang dilantik menjadi guru di Masjidil Haram, memimpin mazhab Syafi'i. Beliau juga dilantik menjadi imam dan khatib. Itulah sebab beliau digelar dengan gelaran Al-Khatib. Beliau memang banyak tulis kitab-kitab ilmu, termasuklah ilmu hisab, ilmu matematik. Tapi kebanyakan kitab-kitab yang beliau tulis ni adalah dalam bahasa Arab. Namun ada satu kitab istimewa yang beliau tulis sendiri dalam bahasa Melayu, iaitu Alamul Husab fi Ilmil Hisab. Wait a minute. Ya, jangan pening. Memang tajuknya bahasa Arab, tapi kandungan kitab tu adalah bahasa Melayu. Apa tujuan kitab tu? Al-Khatib beritahu sendiri. Maka meminta pula saudara-saudara kita orang Melayu akan bahawa hamba karang pula kitab dalam bahasa Melayu pada ilmu hisab. Maka karang kitab ini dan hamba namai akan dia Alamul Husab fi Ilmil Hisab. Kitab ni adalah kitab ilmu hisab. Itu matematik lah. Dan menariknya bila kita baca kitab ini, kita macam buka jendela ilmu. Macam mana datuk nenek moyang kita dulu belajar matematik. Dan memang susah kau. Kenapa susah? Kita tengok jap lagi. Dalam kitab Alamul Husab ni ada beberapa bab. Integer, operasi matematik, pecahan, muamalat, aljabar, geometri. Tapi dalam video ni kita nak fokuskan satu saja, iaitu combinatorics, iaitu pilih aturan dan gabungan. Jom kita tengok contoh yang diberi oleh Al-Khatib dalam buku ni. 5 orang muafakat akan bersama-sama makan pada dulang yang satu selama boleh bertukar-tukar tempat duduk makan mereka itu. Maka berapa kali boleh berhimpun makan mereka itu pada satu dulang itu? Maka hendaklah dipukalkan. 1 kepada 2 dan 2 kepada 3 dapat 6. Dan 6 kepada 4 dapat 24. Dan ia kepada 5 dapat 120. Dan iaitu bilangan yang boleh berhimpun mereka itu makan pada dulang yang satu. Macam ni ke nenek moyang kita dulu belajar matematik? Mana nombor? Dan ini mungkin perkara yang paling susah bila kita buka kitab-kitab matematik klasik, iaitu cara mereka belajar matematik tak sama langsung dengan cara kita belajar matematik zaman moden. Dan ini macam mind blowing jugalah, sebab kita fikir kalau kita sekarang belajar 1 tambah 1, kita buat contoh 1 pen tambah 1 pen sama dengan 2 pen, kita fikir bahawa orang dulu pun bisalah belajar lebih kurang macam tu juga matematik kan. Apa je yang lain sangat mengajarnya. Tapi konsep cara ilmu tu dipersembahkan memang tak sama. Dulu punya kitab memang tak ada sangat nombor, teks panjang berjela. Nombor-nombor pun diorang terangkan dalam bentuk perkataan. Tak tahulah sebenarnya lagi bagus ke tak belajar macam ni. Sebab kita sekarang ni memang belajar matematik penuh dengan gambar raja. Kalau boleh nak lagi warna-warni lagi bagus. Watak-watak buku teks kena comel kalau tak budak-budak komplain. Jadi bila tengok matematik ni semata-mata teks, mata jadi berpindah weh. Okey.
perenggan ni nak cerita pasal apa sebenarnya? Macam ni. 5 orang muafakat untuk makan bersama pada satu dulang. 5 orang tu dia boleh bertukar-tukar tempat makan mereka. Jadi khatib pun tanyalah berapa banyak jenis susunan antara 5 orang ini dapat dibuat. Kemudian khatib kata dipukalkan 1 kepada 2, 2 kepada 3 dapat 6. Oh, jadi kita faham pukal ni maksudnya darab lah kot. 6 kepada 4, 24. 24 kepada 5, 120. Dan inilah bilangan yang berhimpun satu dulang. Contoh yang pertama. Jap, apa yang berlaku ni? Kenapa darab? Kenapa 120? Okey, jadi apa yang diajar oleh khatib ini adalah teknik kombinatoriks pilih atur. Bila ada 5 orang makan di 5 tempat, jadi soalannya di tempat yang pertama ada berapa banyak susunan orang yang boleh duduk dekat situ? Mat ni boleh duduk kat sini, Pek On boleh duduk kat sini, Kibul boleh duduk dekat sini, Rashid boleh duduk sini, Kokom boleh duduk sini. Jadi ada 5 susunan untuk tempat duduk yang pertama. Tapi bila masuk tempat duduk yang kedua, ada berapa cara susun? Disebabkan seorang dah duduk dekat tempat duduk yang pertama, jadi di tempat duduk yang kedua tinggal lagi 4 orang yang boleh duduk. Okey, sebelum kita pergi lagi untuk tempat duduk seterusnya, soalan dia setakat ni lah, dah ada berapa cara susun orang? 5, 4, 9? Tak, bukan tambah, darab. Iaitu adalah kita darab 5 darab 4. Untuk setiap orang yang duduk di tempat yang pertama, ada 4 cara untuk kita susun 4 lagi orang untuk duduk di tempat yang kedua. Jadi kalau ada 5 di tempat yang pertama, total ada 20 cara susun setakat ni. Lepas tu di tempat yang ketiga ada 3 cara susun. Di tempat duduk yang keempat ada 2 cara susun. Dan tempat duduk yang terakhir tu ada seorang je tinggal. Jadi maksudnya hanya ada 1 je cara susun. Total keseluruhan cara susun kita darabkan 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 sama dengan 120. Proses ni kita panggil sebagai factorial. Simbol dia adalah tanda seru. Factorial bukan marah, bukan kita cakap dekat kelas 5. Kena tempeling cikgu lagi. 5 factorial. Maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Dan dah pasti ada banyak lagi khatib kembangkan pasal ilmu kombinatoriks ni. Tapi kenapa beliau pilih untuk ajar topik ni? Apa faedah dia? Menariknya dalam tradisi Islam tu sendiri ada banyak kegunaan kombinatoriks ni. Contohnya dalam masalah tertinggal solat. Katakan dalam 4 hari kita tertinggal 4 solat. 1 hari 1 solat kita tertinggal. Tapi lepas tu kita lupa, solat mana yang aku tertinggal untuk hari sekian-sekian Apa aturan solat yang aku tertinggal ni? Maka dengan ilmu kombinatoriks kita boleh kodok solat kita dengan bilangan yang tepat. Ilmu ni juga banyak digunakan dalam statistik, perniagaan, mencari risiko. Dan ialah kita belajar pasal benda ni tak silap dalam AdMath. Kat college pun kita belajar juga statistik. Tapi satu perkara yang mungkin kita sebagai pelajar college, pelajar AdMath tak pernah terfikir dan tak pernah nak tanya pun adalah macam mana agaknya nenek moyang kita dulu belajar topik matematik yang macam susah, macam pening ni. Dan bila kita tanya soalan ni, kita akan jumpa dengan figure yang mengajarkan kepada umat, kepada generasi pasal ilmu yang penting ini. Dan menambahkan penghayatan bahawa ilmu yang kita belajar ni bukan ilmu Mat Saleh ke, bukan ilmu bangsa-bangsa lain ke. Dia adalah ilmu milik kita semua. Dan seperti mana genius matematik Melayu Khatib Minangkabawi ini mencintai matematik, maka kita sebagai generasi baru hendaklah cinta juga. Jadi itulah sedikit sebanyak penerokaan terhadap Khatib Minangkabawi ini. Mungkin insya-Allah dalam masa akan datang kita akan teroka lagi pasal topik-topik, pasal kitab yang ditulis oleh beliau ini. Sangat-sangat menarik insya-Allah kalau ada rezeki. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.